wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa kiram ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Pengurusi masjid serta tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, seluruh barisan ahli janda kuasa masjid Qaryah Kampung Sawah, pemimpin-pemimpin masyarakat, para asatizah, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah,
Wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya serta inayah dari ayahnya kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah SWT ini sebagai tetamu Allah yang dipilih oleh Allah SWT, masuk dalam orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari akhirat. Syukur pada Allah SWT juga kerana masih lagi kita dipanjangkan umur, maka saat-saat umur yang tersisa ini marilah kita sama-sama muhasabah diri dan jangan kita membuang masa perkara-perkara yang lara. Janganlah kita sama-sama mempertikatkan amal kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari bekalan sebanyak mungkin untuk kita menghadapi kematian kita, bekal akhirat kita. Sebagai mukaddimah pada pagi ini, marilah kita sama-sama muhasabah diri, yang mana apa fenomena yang berlaku hari ini, untuk kita semualah. Ada yang betul-betul ujian, musibah, bala dan sebagainya, yang mana banyak dalam Al-Quran dan hadis mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, yang mana tanda-tanda kecil kiamat akan berlaku. Banyak ribut taufan, tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Dan Allah sebut dalam Quran, setiap apa yang berlaku, Allah itu tidak zalim. Apa yang berlaku di darat, di laut, adalah merupakan daripada Allah SWT untuk mengingatkan kita semua. Mungkin juga sebab tangan-tangan kita ini dosa-dosa. Itu dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah hantar yang berlaku ni untuk mengingatkan kita semua. Bukan bermakna yang terkena bala, yang terkena musibah tu orang tu buat dosa, tidak. Maknanya sekelompoknya buat dosa, buat kedurhakaan, judi, zina, minum arak dan sebagainya, maka Allah hantar bala turun semua sekali lah, kena semua sekali. Bukan orang yang pelaku dosa tu, kena semua sekali. Orang beriman pun kena, orang tak beriman pun kena, Islam pun kena, kafir pun kena, rumah biasa pun kena, masjid pun kena, surau pun kena. Sedih yang kita tengok hari ni, ada air yang tak surut-surut, sebab mungkin Allah tak izinkan bumi sedut air. Kita gotong royong, macam saya hari Rabu, hari Khamis baru pergi gotong royong kat masjid, masjid lama Kuala Kelawang, Jelebu, bersama dengan pengarah Jais Datuk Zaidi, guru-guru takmir turun sana bersama dengan bomba, dengan FRU dakwah kampung lah. Teruk tuan-tuan, banjir, masjid tenggelam, 7 kaki 8 kaki, habis kapek apa semua, lumpur. Air lokang ada tapi air tak kering. Antaranya sebabnya tuan-tuan, kita tengok pasir, lumpur, selut, dia jadi macam simen, jadi air tak turun. Itu salah satu punca sebab air tak turun, sebab pasir lumpur. Dia jadi macam kena korek buang pasir tu, lumpur tu, baru air jalan. Tengok inilah kuasa Allah SWT. Tengok kereta
masuk lumpur berkepil-kepil, lumpur dalam kereta. Itu masa yang kering, yang air kering, rumah-rumah habis, tu kopek habis, bumbu-bumbu silih habis. Itu ada rumah okey lagi, ada yang rumah tak ada, tinggal tangga je. Kereta tak tahu ke mana-mana, hajuk motor tak tahu ke mana, tak tahu pergi mana, mungkin tertimbun dalam pasir, dalam lumpur, mungkin hanyut kat mana, muara mana. Jadi boleh dikatakan semua negeri lah terjejas. Cuma teruk tak teruk lah. Selangor, Pahang, mentakak Pahang, tengok 1000 rumah gelap, tak ada bumbung. Kita kata kat Selangor Shah Alam teruk, kat lain teruk juga. Kat Negeri Sembilan pun teruk. Jelebu tu kan. Kat Negeri Sembilan, kat Port Dickson pun ada, kat Lukut, Mata Pasir, mana semua terjejas. Jadi apa nak cerita ni tuan-tuan? Maka kita yang terkena, maka sabar. Allah sebut dalam Quran, orang yang bersabar atas musibah Allah SWT, tidak mengeluh, redha kepada Allah SWT, dia dapat pahala. Dia dapat pahala dan Allah angkat darjat dia. Itu ujian dia. Dan kita pula yang tak kena ni jangan rasa sedap. Kita boleh bantu sekurang-kurangnya dengan doa, pahala juga untuk kita. Misi menghantar makanan, sumbangan dan sebagainya, ini pahala, ini masa untuk kita buat pahala untuk bersedekah. Bermakna semua berpahala. Okey. Saudara-mara kita doakan semoga selamatlah. Mungkin Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu lepas ini, kita tak tahu. Itu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang pentingnya bersabar, redha dengan ketentuan Tuhan, beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu Allah suka. Sebab orang yang beriman ni apa jadi dia akan redha dengan Allah, dan dia mati sekalipun dia redha. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan redha Allah, mati dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu golongan-golongan selamat. Itu kena mati. Jadi bila fikir mati, jadi tak fikirlah tentang kereta hanyut ke, rumah hanyut ke, semua itu akan ditinggalkan. Yang kita nak kepada Allah SWT bawa iman, mati dalam kalimah syahadah, maka sudah pastilah kita dapat redha Allah, dan kita mohon redha Allah, dan kita semua minta doa supaya kita ditempatkan dalam syurga, terutamanya syurga Firdaus. Itulah golongan yang selamat. Itulah satu keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita ada tinggal. Pengajaran banyak kalau kita nak tengok, pengajaran banyak. Allah nak suruh kita tinggal rumah, Allah nak suruh kita pergi masjid, Allah nak suruh kita pergi masjid. Jadi hak mana tak pergi masjid, pergilah masjid. Tengok Quran selamat. Ada masjid-masjid yang selamat, ada yang bilik solat tak masuk air pun ada. Allah nak tunjukkan kita kebesaran dia. Pelik. Rumah pun semua tenggelam, tapi ada masjid yang tak kena air, tak masuk air. Ada juga Quran yang tak kena air. Nak cerita apa? Nak cerita kehebatan Allah SWT, supaya kita pergi masjid, baca Quran, dekat dengan Allah SWT. Itu tanda Allah sayang kat kita tu, sebab dia nak suruh kita ingat kat dia. Kalau Allah tak bagi ujian bala, mungkin kita lupa. Mana ada hikmah di sebaliknya. Jadi kita di sini sama-sama lah kita doa, bantulah. Nak beri sumbangan pun berilah sumbangan yang cara yang betul. Sebab masa-masa beginilah ada orang ambil kesempatan kumpul derma, masuk dalam poket sendiri, akaun sendiri, dah kena tangkap dah. Buat live, duit ada beratus ribu, rupanya dia guna akaun dia sendiri. Salah, nak bagilah yang NGO yang ikhlas membantu. Sekarang ni orang nak bagi derma pun orang tak percaya dah, walaupun orang tu ada pangkat berjawatan sekalipun. Main dengan duit ni tuan-tuan, masuk poket duit banyak, 100 ribu
dia bagi sumbangan 50,000 dalam poket dia. Akhir zaman ni banyak tak ikhlas lah, tak amanah lah, dengan duit. Ada yang pecah masuk Medan dan sebagainya, yang bos Medan halalkan. Bila sebut halal semua dia sapu punya. Oven, kipas, peti air semua dia angkat. Pelik lah orang kita ni. Dalam keadaan musibah macam tu pun mencuri lagi. Tuan dia halal kat mana? Mungkin halal makan minum je. Dah berlaku. Dengan oven pun dia angkut balik. Apa kena mengena? Atas alasan apa? Atas alasan makan lambat sampai, bantuan lambat sampai, makanan lambat sampai. Lepas tu ambil oven boleh makan ke? Secara logiknya kita fikir, betul-betul lah kawan tu halalkan, dia sapu semua. Inilah kita tuan-tuan. Inilah masyarakat Islam kita mencerminkan contoh yang tak baik, mencuri. Kalau macam tu halal semua, dengan bangunan-bangunan media angkut semua senang, dah halal. Pada patutlah kan. Kalau kita tengok, tak kira dah perkara yang halal haram yang menjadi darah daging. Allahu Akbar. Itu belum ujian besar lagi tuan-tuan. Baru 3 hari 4 hari tak makan. Kita tengok dalam hadis akhir zaman yang paling teruk lagi kemarau. Ada ulama hadis buat kajian, lepas hujan besar dan banjir besar ni akan berlaku kemarau pula. Kemarau yang panjang, tu berlawan dengan dajjal pula dah. Kemarau tuan-tuan 40 hari tak makan, ke bulu, tak ada air, tak ada makan, lagi teruk. Mungkin kita ke arah itu. Hingga mana dajjal bawa makanan, bawa minuman, akhirnya sembah dajjal, kufur, syirik. Akhirnya dia orang tu senang lena, kaya-kaya, kenyang perut, tak lapar sebab sembah dajjal sebagai Tuhan. Ada segolongan lagi beriman kepada Allah SWT, tak sembah dajjal. Hingga mana mereka lapar, ucapan mereka la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah makanan mereka, tak kenyang pun. Kata ulama tak kenyang pun, cuma dengan bacaan itu orang beriman tu Allah tak bagi dia tu rasa lapar. Ini akan berlaku. Akan berlaku. Dia sebut dalam hadis. Ada lagi ujian yang paling besar. Allahu Akbar. Jadi apa persiapan kita tuan-tuan? Persiapan kita ialah mantapkan iman kita, takwa kita kepada Allah SWT. Hanya sahaja Allah sahaja yang dapat membantu saat-saat kita di saat getir ini. Allah saja. Kepada Allah ya. Bila kita beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, dia tak kisah dah. Tak kisah dah rumah ke, kereta ke, yang penting aku dengan Allah, aku selamat. Allah sayang aku nanti aku mati sekalipun, Allah redha aku nak masuk syurga. Itu antara orang yang benar-benar beriman. Mati kita, tinggal tak nampak dah dunia, nampak Allah lah. Nak sampai tahap tu lah. Nak sampai tahap tu lah baru orang yang berjaya melawan dengan fitnah dajjal. Allahu Akbar. Okay tuan-tuan kita ambil pengajaran. Okay, itu kan bakal mukaddimah. Baik, kita sambung pengajian kita Qalbun Salim. Masih lagi peringkat mukaddimah. Boleh tuan-tuan boleh belilah, kalau nak beli kat Shopee pun boleh. Tapi lah ni kalau daripada Shah Alam ke mana ke, memang barang tak sampai lah, payah lambat sikit lah. Banjir-banjir ni kena tengok tempat lah. Baik, qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang makna basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Umar bin Nawawi Al-Bintani menambah musta'ina yang bermaksud untuk mengambil keberkatan dengan basmalah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan nyonya basmalah tadi. Jadi tak ada masalah bertawassul kepada Nabi, kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang alim, bertawassul dengan nama-nama Allah, antaranya basmalah. Jadi bila sebut basmalah, beramal dengannya yang penuh keberkatan, tak ada masalah. Bacalah banyak-banyak kali pun tak ada masalah.
baca 19 kali ke apa ke 21 kali 41 kali mengikut hitungan ulama, semuanya ada asas untuk amalan. Masuk dalam amalan khusus, dalam amalan umum, mana bermula dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, yang penuh keberkatan, maka tidak ada salahnya. Tapi kalau ada ustaz-ustaz yang mengatakan basmalah baca sekian-sekian ni tidak daripada Nabi, katanya ini bid'ah, itu hati-hati. Ini golongan-golongan Al-Wahabi. Dia Wahabi ni dia allergic, sebut 1000, 2000 bab zikir ni. Sebab dia bukan termasuk golongan ahli zikir, dia bukan golongan tarikat. Wahabi dia memusuhi tarikat. Ingat Wahabi ni menolak sifat 20. Okay. Kalau menolak sifat 20 tu, menolak Asy'ariyah Maturidiyah tu, menolak tarikat tu, hati-hati. Ini geng-geng Wahabi ni. Zikir yang tertentu, wirid yang tertentu, tahlil semuanya, tu dia jenis, dia pun ni kurang berzikir. Bila kurang berzikir, jauh dengan Allah, itu yang duk lawan tu. Maulid Rasul, tolak Maulid Rasul. Maulid Rasul malah yang berkat. Berselawat kepada Nabi, memuji Nabi, apa masalah? Dia kata tidak, kita minta dengan Allah ya, jangan minta dengan makhluk. Habis yang dia sakit pergi berubat dengan doktor tu tak apa pula, tak bid'ah ke? Ni masalah tak faham. Hati-hati pokok ni banyak dah sekarang ni, macam cendawan tumbuh dah. Kat Facebook macam-macam, memaki, menghina ulama, mengkafirkan ulama, macam-macam. Ni golongan-golongan Wahabi. Mereka lah yang punca perpecahan. Bila kita tegur, kita nasihat, dia kata kita label dia orang Wahabi pula. Kita bukan nak melabel, kita nak terangkan kepada mereka bagaimanakah jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Dah jadi pergaduhan, perbalahan sesama Islam. Itu antaranya. Okey. Dia suruh berlapan dada, berlapan dada macam mana? Dia suruh kita berlapan dada, tapi dia tidak berlapan dada dengan kita, nak suruh kita ikut dia. Mana boleh berlapan dada macam tu? Dia suruh kita bertolak ansur, kita boleh bertolak ansur, menerima pendapat dia, tapi dia tolak kita ansur-ansur. Ini golongan Wahabi. Letih nak melayan Wahabi ni, tuan-tuan. Saya berjuang daripada berapa tahun dah. Sampai dia jadi musuh kita. Dia buat perancangan, dia buat program macam-macam, dia fitnah kita macam-macam. Hati-hati. Dia orang dah tak boleh nak berdebat dengan kita, dia buat fitnah kat kita, menyamar macam-macam. Baik, antara sebab ditulis basmalah, pengarang menulis basmalah itu di awal kitab kerana beberapa sebab. Jadi pengarang ni dia mula basmalah, yang pertama mencontohi cara susunan ayat Al-Quran dimulakan dengan basmalah. Kalau dibacakan surah Al-Fatihah sekalipun, termasuk basmalah itu adalah satu ayat pada mazhab kita. Allah SWT memulakan Al-Quran dengan basmalah seperti yang ada di Lauh Mahfuz, atau setelah dikumpul dan disusulkan di dalam mushaf. Di dalam mushaf ada disebut dalam kitab Kasyifah As-Sajjad. Lihat dalam kitab Kasyifah As-Sajjad muka surat 10. Oleh yang demikian, secara tertib ayat yang paling awal dalam Al-Qurannya adalah basmalah, mana bermula dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini maknanya adab dengan Allah, tidak ada lain, mulanya dengan Allah. Nampak? Secara penurunan pula, itu nuzul. Ayat yang paling awal diturunkan ialah surah, ayat yang pertama surah Al-Alaq. Al-Alaq itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat 1 hingga 5. Itu antara ayat yang paling awal. Di situ pun ada pengajaran. Maknanya Allah kata apa? Iqra, baca. Maknanya di situ suruh kita belajar. Iqra, belajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah. Jadi
Jadi disuruh kita belajar, mengaji, menulis, membaca, mengira, itu belajar. Ya? Itu dikatakan basmalah ikut cara susunan penurunan Al-Quran, itu wahyu daripada Allah SWT yang disampaikan oleh Jibril AS. Bermakna semua itu daripada Allah. Yang kedua, basmalah ditulis pada awal kitab ialah mencontohi perbuatan Nabi SAW. Setiap kali memulakan penulisan dan surat-suratnya, Nabi SAW menyuruh penulis baginda memulakan dengan basmalah. Seperti surat baginda kepada Herkal ni Raja Mesir dan lain-lain. Mana bila surat tulis dengan bismillah. Kita pun ada juga ya. Ada juga. Kalau pejabat-pejabat kerajaan, swasta dan sebagainya, ada mulakan dengan basmalah kan? Ada kita tengok surat-surat basmalah. Persoalannya bila ada surat kad jemputan kahwin pun ada basmalah apa? Saya rasa. Ada pasal tengok tak? Ada kan? Tapi yang menyedihkan kita bila surat-surat jemputan kahwin ni, minta maaf cakap lah, bila ada basmalah, hati-hati ya. Ada orang main campur dalam tu sampah ya. Ini bahaya tuan-tuan. Kita tengok hari ni ya. Buku-buku sekolah yang ada buku agama, ada basmalah, ada ayat Quran dan sebagainya, dia buang dalam tu sampah, timbang kilo bagi kepada tu yang besi buruk tu kan. Hati-hati. Termasuk dalam dosa kalau kita buang basmalah tempat-tempat yang tak elok. Patutnya kalau nak jual buku apa semua, ambil yang koyak-koyak yang bernama-nama ayat-ayat Quran tu, buh dalam satu bekas, bakar dia dalam satu bekas besi ke sebagainya, hancur debu tu, buh dalam plastik, pergi hanyut kat laut. Ataupun ditanam tempat-tempat yang orang tak lalu lalang. Masa bakar tu, debu-debu tu jangan dibiar terbang, sebab debu tu maknanya bercampur dengan ayat Quran. Jadi kalau kita tanam dalam tanah, kalau orang langkah, sama hukumnya langkah Quran. Hati-hati ya. Sebab kalau kita tengok hari ni, baru saya sembang dengan Datuk Zaidi, dengan Maiz, dengan Jain, ada banjir kan, Quran yang tenggelam banjir. Kadang dia orang hantar dengan seluk-seluk, dengan basah gitu. Jadi menjadi susah lah dia orang nak bakar. Sebab dengan seluk-seluk apa semua, tak sepatutnya hantar yang kering lah. Bersih, kering-kering apa semua, buang seluk apa semua, hantar biar kering. Senang dia orang nak kumpul kat mana-mana nak bakar, nak hanyut kat laut. Bila hanyut kat laut tuan-tuan, dia bercampur dengan air, maknanya tidak ada lagi air dia tu, debu dah tak ada dah. Hanyut kat laut atau sungai yang mengalir yang tak ada najis, okey lah. Itu cara dia nak buang, nak bakar ayat Al-Quran. Kita tengok hari ni tuan-tuan, Allah, dalam tu sampah, kat atas jalan, ayat-ayat Quran, bismillah dan sebagainya. Kalau kita langkah, Allah, jadi berdosa, tak memuliakan ayat Al-Quran. Ini hati-hati tuan-tuan. Baik, yang ketiga, kenapa ditulis bismillah pada ayat, pada mulanya kitab dan sebagainya? Beramal dengan hadis Nabi. Ada dalil dia. Ada dalil ada. Beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Ada dua riwayat. Apa maksud dia tuan-tuan? Setiap perkara yang baik, setiap perkara yang baik, setiap perkara penting yang baik yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terpotong atau terhalang, yakni kurang keberkatannya. Nampak tuan-tuan? Jadi kurang keberkatannya. Bagi mula bismillah. Bila kalau orang baca bismillah, buat kerja berkat. Tak terhalang, tak terpotong keberkatannya sampailah habis kerja. Macam juga kita makan mula bismillah, keberkatannya sampai habis kita makan, minum. Tapi kalau makan tak baca bismillah, dosa tak berdosa? Tapi ada hujah dia pula. Kalau makan tak baca doa, tak baca bismillah, makan minum guna tangan kiri pula, syaitan masuk dalam badan kita.
Kita tengok hari ni berapa ramai orang yang makan minum tangan kiri. Kata guru saya, makan minum tangan kiri itu bukan manusia, itu syaitan. Allah, kasarnya nah. Sebab syaitan masuk dalam badan kita bersama dengan makan yang kita makan guna tangan kiri. Itu yang menjadi kita jadi tak elok, rohani kita tak elok tu. Nak menghafal, nak baca, nak buat amal jadi tak khusyuk. Pasal apa? Pasal kita sendiri yang memasuki syaitan dalam badan kita. Hati-hati nah. Ada setengah orang pergi kenduri, kita cuba perhati kat kenduri tuan-tuan. Makan tangan kanan tapi minum air tangan kiri. Betul tak? Banyak tuan-tuan. Ya. Ada golongan asatizah, ustaz sendiri pun ada makan tangan kiri. Bila kita tanya pasal apa makan tangan kiri, kami daripada kecil lagi makan tangan kiri. Sebenarnya boleh hajar. Walaupun dia menulis tangan kiri, tapi kita kena ajar juga dia makan tangan kanan. Sebab ikut sunnah Nabi. Makan tangan kiri ni bahaya, syaitan masuk dalam hadis sebut siapa yang makan tangan kiri, minum tangan kiri, maka syaitan bersama-samanya makan. Akhirnya kita jadi tak elok lah perangai kita makan makanan yang dimasuki syaitan dalam badan kita sekali. Okay? Tidak ada keberkatan. Seterusnya faedah 4 perlindungan dan 4 keampunan dia dalam basmalah. Nah, ni banyak lagi ni. Ada pula dalam basmalah ni pengampunan. Dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi 13-14 Hijrah menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada yang pertama 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia, iaitu daripada hadapan, belakang, kanan dan kiri. Siapa yang selalu mengucapkan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim dalam segala perbuatan dan amalannya, maka dia akan mendapat pertolongan Allah SWT dalam menghadapi syaitan daripada 4 penjuru ini. Nampak? Nak keluar rumah, nak naik motor, nak apa sekalipun, Bismillahirrahmanirrahim, maka selamat dia, depan, belakang, kiri, kanan. Jelas Allah selamat. Okay? Yang kedua, keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, malam atau siang. Basmalah yang selalu diucapkan oleh seorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan dalam 4 keadaan ini. Apa? Jadi jangan pandang remeh, jangan pandang remeh, jangan pandang lekeh walaupun bismillah. Antara lain faedah 11 kurniaan yang ada dalam basmalah. Ada 11 kurniaan. Setiap huruf basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa ayat? Ada berapa huruf? Kita baca lama dah bismillah ni, tanya huruf tak tahu. Ingat Bismillahirrahmanirrahim ni ada 19 huruf. Betul tak? Ba, sim, mim, alif, lam, ha. Kira sampai Bismillahirrahmanirrahim satu-satu huruf. Ada 19 huruf. Sebab tu ada juga ulama kata dibaca 19 kali. Siapa yang ada hajat, siapa yang rasa masalah, baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah selesai daripada masalah. Sebab apa? Sebab dia kira 19 kali basmalah tu sama bilangan huruf dalam basmalah tu 19. Mari-mari dengan Wahabi, ini bid'ah ni, ini dalil mana dalil ni, Nabi tak ajar ni, macam-macam tuan-tuan. Habis bismillah tu ada dalil tak yang kata haram baca bismillah tu? Kita tanya balik. Dia kata bid'ah, Nabi tak buat, kita buat. Kita tanya dia balik, ada tak dalil, ada tak hadis yang mengatakan bid'ah, ada tak dalil yang mengharamkan baca bismillah? Dia tak boleh nak jawab. Akhirnya dia kata, tak payah, kita ikut Nabi, kita Quran dan hadis je. Habis ulama duk buat dulu tak ikut Quran dan hadis ke? Kita tanya balik, kita jawab balik, hadis ni banyak, hadis ni berbentuk umum dah khusus. Macam kita dengar ada ustaz ceramah lah kan, dalam Quran tu semua ada.
Oh, dalam Quran tu semua ada. Nak buat apa? Roti canai ke, nasi kerabu ke, nasi lemak. Oh, dia kata ustaz ni ngajar sesat ni. Dia kata mana ada? Ayat berapa yang kata ada buat nasi lemak roti canai? Memang dalam Quran tak ada ayat tu, tapi dalam satu ayat saya lupa. Dia kata belajarlah atau nak buat sesuatu tu, belajarlah, bertanyalah kepada yang mengetahui. Bermakna orang tu buat roti canai, kita belajar dengan orang yang pandai buat roti canai. Kena ada dengan ayat tu? Kenalah. Nampak tak tuan-tuan? Mana bertanya kepada yang tahu. Allah tak sebut kalau nak belajar roti canai, pergi belajar roti canai, dah, ya umum. Belajarlah kepada yang tahu. Itu ilmu. Contoh mana nak ambil sebiji-sebiji gitu kan. Kalau macam tu tuan-tuan, kalau macam tu lah semayang kita pun, kalau betul-betul ikut Quran, tak ikut hadis, tak ikut ijma' ulama, semayang kita ni rokok dengan sujud je lah. Betul tak? Sebab dalam Quran rokok sujud je, tak ada iktidah, tak ada duduk antara sujud, tak ada tayat awal, tak ada tayat akhir. Jadi ulama ya, hadis dan ulama yang menjelaskan macam mana tata cara solat. Kalau nak ikut Quran dan hadis saja, tak ikut ijma' ulama dan qiyas sebagainya, rosak juga. Nampak tak tuan-tuan? Contoh baik. Apatah lagi golongan-golongan anti hadis. Tolak hadis. Lagi teruk. Golongan anti hadis. Kita tanya, dia tolak hadis. Apa hadis ni terbaru? Ikut Quran, ikut Allah. Sebab ikut hadis ni Nabi bawa, dia kata. Nabi ni manusia, makhluk, dia kata ikut Allah. Jadi orang geng-geng hadis ni lagi teruk. Kita tanya dia ke semayang. Tapi semayang ikut siapa? Semayang ikut siapa? Dia kata ikut Quran hadis. Betul ke? Dalam Quran ada tak rukun 13? Saya pernah berdebat ni kan orang yang hadis-hadis ni. Dalam Quran ada tak rukun 13 buat semayang? Itu hang belajar mana? Nampak sangat dia pembohong. Dalam Quran Allah suruh solat tu warka'u wasjud, sujud dan rokok je. Rokok dan sujud je. Kalau nak ikut Quran hang semayang rokok sujud je. Tidak ada jadi pening. Mana boleh anti hadis? Bermakna yang menjelaskan solat ialah hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Kamu tengok aku semayang. Sahabat-sahabat tengok Nabi semayang. Sebab tu kita banyak khilaf bab solat ni. Sahabat tengok Nabi semayang macam ni, sahabat lain pula tengok. Itu banyak keadaan. Nampak tuan-tuan? Itu yang jadi rukun 13 semayang tu. Maknanya pokoknya perintah solatnya dalam Al-Quran. Cara nak mengerjakan hadis, ikut Nabi, ikut ulama. Nampak tak? Baik. Setiap huruf dalam basmalah itu mempunyai bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi baca. Habis dah. Isra. Tu bunyi slow. Okey. Kita nak je. Okey, dalam tu dia ada sebelah itu yang pertama ba itu bara'atullah. Bara'atullah tu bismillah tu ba tu satu huruf tu bara'atullah. Kelepasan daripada Allah kepada orang yang mendapat kebahagiaan. Tu. Sin pula iaitu sitrullah. Tengok hebat ulama tulis satu-satu tuan-tuan huruf dia. Sin tu mana sitrullah, perlindungan Allah kepada orang yang jahil. Mim mahabbatullah, kasih sayang Allah kepada orang Islam. Alif ulfatullah, kelunakan, yakni kasih sayang Allah kepada hambanya. Latifatullah, lam latifatullah, kelembutan Allah kepada umat dia, hamba dia. Ha hidayatullah, petunjuk Allah. Ra ridwanullah, keredaan Allah. Ha hilmullah, kelonggaran Allah daripada Allah kepada orang yang berdosa. Mim minnatullah, kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Nampak tak? Komplit dah berkaitan dengan kita ni. Nun nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah, cahaya petunjuk di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Ya iaitu yadullah,
Ya tu yadullah, pemeliharaan Allah Subhanahu taala kepada orang Islam. Jadi inilah antaranya termasuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada 11 kurniaan yang semuanya baik daripada Allah Subhanahu taala. Mana meliputi kita semua. Okey. Baik, basmalah juga adalah sebagai pelindung. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Basmalah juga akan jadi pelindung. Dah ni lah kita akan jumpa ni. Ni dia kata ni, baca basmalah ni 786 kali. Nampak tak? Ni yang gay Wahabi dia sebut dalam Facebook tu, adalah Ustaz Wahabi tu. Dia kata mari mana ni baca 786 kali. Almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa pun suruh baca 786 kali. Sebab Bismillah hak 19 huruf tu, ba, sin, dalam Quran tu ba ada berapa, sin ada berapa, mim ada berapa dalam Quran tu, sesuai dengan huruf basmalah tadi. Kumpul dia tulis satu persatu, bermakna berjumlah semua 786 kali. Ini perkiraan ulama. Jadi bila ada 786 kali, maka seelok kita baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Siapa yang ada hajat yang tertentu, dibaca pula keperluan, mana baca 7 hari berturut-turut dengan bilangan 786 kali tadi ada hajat, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Mana kita minta dengan Allah melalui baca bismillah, mana bid'ahnya? Dan ada juga ulama mengatakan, Tuan Guru Haji Saleh kata, dibaca kepada botol air atau bekas yang berisi air, kita baca 786 kali itu, tiupkan air bagi minum kepada anak-anak yang tak dengar cakap, yang bebal, yang tak cerdik. InsyaAllah yakin dengan Allah akan anak tu jadi cerdik. Tak ada masalah. Kita minta dengan Allah, sebabnya ikhtiar bismillah. Sama kita makan Panadol lah tuan-tuan, sama kita jumpa doktor lah. Kalau kata bid'ah, bid'ah tak pergi jumpa doktor, bid'ah jumpa Tuhan, minta dengan Tuhan. Kamu sakit kepala, sakit gigi, demam, darah tinggi, kecil manis, jangan jumpa doktor, bid'ah, minta dengan Tuhan terus. Betul tak? Sama lah ni konsep kita minta dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tiupkan air, minta dengan Tuhan dengan baca bismillah 786 kali ni, sampaikanlah hajat aku ya Allah. Semua bergantung pada Allah belaka. Nampak? Kita pergi jumpa doktor, ikhtiar, yang menyembuhnya Allah. Nampak tuan-tuan? Yang tak bolehnya kita meletakkan makhluk memberi bekas. Boleh? Ini antara khasiat 786 kali basmalah. Kalau ada hajat, baca 7 hari berturut-turut. Okey, insya-Allah kita akan hurai lagi akan datang. Basmalah asbab ditunaikan hajat, ada dalil dia. Kita bagi dalil pula. Kalau Wahabi dengar elok lah ni, kita bagi dalil. Wahabi sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Bila kita bagi dalil, haram tak pakai pun. Saya kata tadi dah, berlapan dada ke mana? Dia nak suruh kita ikut dia, dia tak nak ikut kita. Macam mana? Itu yang jadi perbalahan. Kita bukan nak berbalah, kita nak berhujah dengan fakta yang betul. Tapi dia kata kita melebarkan dia pula. Susah susah buat ni. Berdudak pun buat tak tahu ialah. Tak apa hati, dilik buang, belok buang, selesai masalah. Jauhi daripada berdebat-debat dengan orang yang jahil. Sebab tu kata Imam Syafi'i, aku suka berdebat dengan 10 orang yang alim daripada berdebat dengan seorang yang jahil, menyebabkan ilmu aku hilang. Kalau berdebat dengan orang yang alim, aku bertambah ilmu aku, kata Imam Syafi'i. Jadi itu kita ambil pengajaran. Okey? Wallahu a'lam. Kita akan sambung hujah-hujah dalil mengenai basmalah. Wallahu a'lam. Semoga pertemuan kita pagi ini ada keberkatannya dan diberi kepahaman tentang agama pada kita semua, untuk kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk beramal apa yang kita terima, apa yang kita belajar. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم إنا نسألك من وجه الله العظيم الذي ما لا أركان عرش الله العظيم قامت بها وعلم الله العظيم صلى الله عليه وسلم أن تصلي على محمد العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحق العظيم وسلم عليه وعلى آله وسلم واجمع بينه وباتنا يا قضة ونمان واجعله حاجات قبل الآخرة عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.